Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Di antaranya, apabila seorang Islam menjadi murtad, sama ada ia terpesong disebabkan i'tiqad atau tutur katanya ataupun perbuatannya, maka bermakna ialah telah melakukan jinayah yang bukan sahaja kepada dirinya sendiri tetapi juga kepada keluarganya dan masyarakatnya serta umat Islam umumnya. Di antara jenayah-jenayah itu ialah memandang dirinya betul dan pandai dengan bersikap murtad, dan umat Islam semuanya salah dan bodoh belaka. Ini bermakna ia menghina dan memusuhi masyarakatnya. Ia menyalahkan ajaran Islam kerana didorong oleh hawa nafsunya dan tidak mahu terikat kepada suruhan Allah dan larangannya. Betul ya? Tentu. Betul. Dan ini bermakna ia engkar perintah Allah dan Rasulnya setelah mengakui benarnya semasa ia beragama Islam, dan ini juga bermakna menghina agama Islam yang menjadi pegangan hidup dan dihormati oleh umat Islam seluruhnya. Yang ketiga, ia menjadi contoh yang buruk bagi orang-orang lain, akan terpengaruh kepada pahaman dakwahnya, dan dengan itu akan runtuhlah ajaran-ajaran Islam, kebudayaannya dan nilai-nilai akhlaknya yang suci murni yang telah dibina dan dikembangkan silih berganti oleh pengembang-pengembang Islam sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini, dan yang diharap akan berlanjutan seterusnya. Baik, itu tiga perkara yang sebab musabab yang ditetapkan oleh syarak. Apabila seseorang itu murtad, maka hendaklah dijatuhkan hukuman bunuh kerana dia menghina masyarakat Islam yang lain, seolah-olah dia je betul, orang lain salah, dan dia menyalahkan ajaran Islam, dan dia juga menunjuk contoh yang tidak baik. Maka Islam menetapkan man baddala dinuhu faqtuluh, siapa tukar agamanya hendaklah bunuh. Itu hukum syarak. Jika demikian keadaan jenayah orang yang murtad itu, maka hukuman Islam yang telah ditetapkan untuk menghukumnya di dunia dan balasan azab seksa dijanjikan baginya di akhirat kelak amatlah adil dan padan dengan jenayahnya yang besar itu. Jenayah dia yang besar dengan masyarakat, dengan Allah Ta'ala, dan dia juga boleh mempengaruhi orang lain, maka padan dengan hukum dia tu bunuh, hukum murtad. Baik, ini dengan jelas bahawa reddah itu tidak boleh dipandang sebagai soal perseorangan sahaja, tetapi soal umat Islam seluruhnya yang wajib dicegah dan dihapuskan oleh pahaman oleh pihak yang berkuasa yang bertanggungjawab menjalankannya. Pemimpin, pihak yang berkuasa wajib mencegah murtad. Cara mencegah murtad, menguat kuasakan, suruh dia mengucap balik, kembali kepada Islam, dan bagi masa pada dia.
sampai masa yang diberi dia tetap juga dengan murtad dia, jadi hukuman bunuh. Itu hukum syarak. Siapa pun tak boleh pertikaikan hukum ni dalam negara kita, dan banyak dalam negara-negara Islam pada hari ini tidak laksanakan undang-undang murtad. Ini salah lah, tidak dilaksanakan undang-undang murtad. Kenapa hari ini melaksanakan sesuatu hukum itu dengan cara demokrasi? Kalau demokrasi dibawa ke parlimen, dibentangkan. Kalau orang Islam tak bersatu, maka undang-undang murtad tidak boleh dilaksanakan. Dan undang-undang murtad ni pernah dibentangkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang satu ketika dulu di parlimen. Telah dibentangkan undang-undang murtad ni, tapi tidak mendapat sokongan yang cukup untuk dilaksanakan. Karena orang kafir tentulah tak sokong. Orang Islam juga berpecah kepada dua. Ada yang sokong, ada yang tak sokong. Karena ada orang kita ni berpolitik ni, dia bukan kira apa ada, dia kira ta'assub dengan parti politik dia. Walaupun ahli parlimen tu ramai orang Islam, tetapi dia nak sokong apa, dia kena tengok parti dia macam mana. Bukan dia tengok Islam macam mana, dia tengok parti macam mana. Kalau parti dia walaupun Islam tidak menggalakkan dia sokong, dia tak sokong. Jadi akhirnya undang-undang murtad ni tak dapat dilaksanakan. Mudah-mudahan satu hari undang-undang murtad ni dapat dilaksanakan dalam negara kita. Itu cerita dia. Baik. Kedua, tidak sah perkahwinan orang yang murtad. Yang pertama tadi, orang murtad tu hendaklah dijatuhkan hukuman bunuh. Yang kedua, tidak sah perkahwinan orang yang murtad, sama ada ia sendiri kahwin atau dikahwini ataupun mengahwinkan orang lain. Bila dia murtad ni, dia perkahwinan dia sendiri pun tidak sah, dia kahwinkan orang lain pun tidak sah, yakni dia jadi wali ataupun jadi naib qadi, tak sah perkahwinan sebab dia murtad. Bahkan isterinya wajib dipisahkan daripadanya. Bila dia murtad, isteri itu kena pisah daripadanya. Sekiranya ia kembali menjadi Islam semula sebelum habis iddah, maka kekalah isterinya itu menjadi isteri kepadanya. Kalau tidak, maka isterinya itu tercerai daripadanya melalui dari saat ia menjadi murtad. Bila dia murtad, sama ada perkataan ataupun perbuatan i'tiqad, maka isteri dia itu tercerai daripadanya dengan sendirinya. Tercerai setelah habis iddah. Kalau dia murtad, lepas pada tu sampai habis iddah dia tak kembali balik, maka terputuslah perhubungan suami isteri dia tu. Kalau dalam iddah dia kembali balik, maka tak apalah, macam dia rojak balik lah. Tapi kalau habis masa iddah dia masih lagi murtad, lepas habis iddah dah baru dia kembali balik pada Islam, maka dia kena kahwin balik lah kalau dia nak isteri dia tu. Itu cerita dia. Baik. Ketiga, haram memakan sembelihnya. Orang murtad ni dia sembelih apa tak boleh makan. Sembelih-sembelihan dia tak boleh makan, murtad. Keempat, tidak boleh menerima pusaka. Dan tidak boleh pula mempusakai. Bahkan semua hartanya dimasuk ke dalam baitul mal. Harta orang murtad tidak boleh dipusaka, dibalik kepada baitul mal. Itu. Dan juga dia nak mempusakai pun tak boleh. Maksudnya dia murtad, harta dia nak dipusakakan kepada anak-anak dia pun tak boleh, sebab dia murtad. Dan dia nak makan harta pusaka pun tak boleh, sebab dia murtad. Jadi harta dia itu pergi ke mana? Harta hendaklah dibagi kepada baitul mal, harta orang murtad. Itu perkara-perkara yang menyebabkan rosak iman dan Islam. Tadi undang-undang murtad ni, pertama bagi peluang pada dia, panggil dia, bagi penerangan pada dia, nasihat pada dia supaya dia kembali balik pada Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, perkahwinan dia terbatal. Yang ketiga, segala sembelihan dia tidak boleh dimakan.
Yang keempat, harta dia tidak boleh dipusakai, dan dia juga tidak boleh mempusakakan harta harta peninggalan daripada mak bapak dia. Itu dan tidak terang pula perkara-perkara yang menyebabkan rosaknya iman dan Islam. Yang jadi murtad tu, perkara yang menyebabkan rosaknya iman dan Islam itu terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, i'tiqad, kepercayaan yang bertentangan dengan dasar-dasar Islam, iaitu i'tiqad bahawa alam ini qadim, tidak ada penciptanya, atau alam ini kekal selama-lamanya. Itu pegangan dalam mata hati. Dia tak kata dengan mulut dia, tapi dalam hati dia sebut, dia ingat, dia percaya dalam hati dia alam ini qadim, alam ni kekal. Kita punya alam ini fana, alam ini binasa, hancur apabila tibanya masa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Jadi dia duk pegang dalam mata hati dia, tak ada kiamat, alam ini kekal. Dia akan berpusing seterusnya macam itulah. Kalau dia percaya dalam mata hati dia begitu, dia sudah murtad pada sisi Allah. Pada pandangan manusia tengok dia Islam lah, kerana dia semayang, nama dia Islam, apa semua. Tapi dia percayalah hati dia macam tu, alam ni tak binasa. Kalau dia percaya begitu, alam ni tidak binasa, maka dia sudah murtad. Sama ada dia nyatakan di luar ataupun hanya dalam mata hati dia saja. Kalau dia sebut di luar, orang tahulah kata dia murtad. Orang jalan undang murtad pada dia. Kanya tak boleh nikah kahwin dengan dia, harta benda dia tak boleh pusaka, sembelih dia tak boleh dimakan, mati dia tak boleh ditanam di perkuburan Islam semua. Gitu. Tapi dia takutlah, dia nak sebut benda tu takut. Lalu dia percaya dalam mata hati dia alam ini tidak binasa, alam ini kekal. Dia percaya lagu tu dalam mata hati dia, dia juga murtad di sisi Allah Ta'ala. Walaupun mati orang tanam di perkuburan Islam, orang semayang mayat dia, sembelih dia, orang makan, perkahwinan dia kahwin dengan orang Islam macam Islam lah, tapi di sisi Allah Ta'ala dia tak Islam. Bila dia mati, dia kekal dalam neraka. Ini baik. Yang kedua, i'tiqad bahawa pencipta alam ini baharu atau menyerupai mana-mana jenis makhluk, atau bersifat dengan sifat-sifat baharu, ataupun mempunyai anak isteri, atau berbilang-bilang, atau menerima mati. Yang kedua, benda boleh menjadi murtad, dia mengaku bahawa pencipta alam ini baharu. Apa dia? Alam ini baharu, pencipta alam ini baharu. Maksudnya macam mana baharu? Allah Ta'ala macam kita juga, ada awal ada akhir. Orang ni murtad. Gitu. Menyerupai mana-mana jenis makhluk, ada kaki tangan macam kita, ada telinga boleh dengar macam kita, ada mata boleh lihat macam kita. Perkataan yang macam tu murtad. I'tiqad yang macam tu murtad. Atau bersifat-sifat baharu, itu juga boleh jadi murtad. Dia kata makhluk ni banyak, manusia banyak atas muka bumi ni, Allah pun tak ada nak tengok semua. Dia kata begitu, murtad. Allah pun tak ada nak kawal semua main yang banyak ni, lagu tu lagu ni, murtad. Ada yang dulu bercakap begitu, Allah pun pening kepala macam cahaya ada. Dia bercakap lagu tu, murtad. Kenapa? Dia samakan Tuhan dengan makhluk. Pening kepala ni makhluk, ada kaki tangan ni makhluk, ada mata kepala ni makhluk. Itu. Ini perkataan-perkataan yang boleh menjadi murtad. Sama ada dia kata ataupun dia percaya dalam mata hati dia begitu, jatuh kafir. Itu. Baik. Yang ketiga, menafikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah sampai dia nafi. Walaupun satu. Yang Allah Ta'ala, yang Rasulullah cerita melalui hadis-hadis Nabi yang sahih, memang yang tu daripada Nabi, tiba-tiba dia nafikan. Nabi cerita tentang hari akhirat, neraka syurga, bidadari, azab-azab neraka, ada yang dia tak percaya, jadi kafir. Cerita tentang padang mahsyar, ada dia tak percaya, jadi kafir. Macam cerita Isra wal Mi'raj, dia tak percaya Nabi pergi satu malam
daripada Mekah ke Madinah, daripada Mekah ke Palestin, ke Masjid Aqsa, dia tak percaya. Hak Nabi naik ke langit dia tak percaya, maka yang ni menjadi murtad. Cuma kalau ada yang dia kata Nabi ni naik ke langit tu bukan Nabi naik dengan jasad, naik dengan roh saja, yang tu tak jadi murtad, kerana Nabi naik ke langit itu berlaku khilaf. Ada ulama kata naik dengan roh saja, ada ulama kata naik sekali-sekali dengan jasad. Nah itu. Tapi kalau dia tak percaya Isra wal Mi'raj itu, tak percaya terus, jadi kafir. Jadi kafir. Nah itu. Baik. Atau i'tiqad bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya ialah yang disebutnya Muhammad yang batin, bukan Muhammad yang zahir. Ini pun boleh menjadi kafir. Kadang orang cakap tentang ilmu-ilmu sufi lah, konon nak tunjuk Muhammad ni Muhammad batin, bukan Muhammad zahir. Ini pun boleh jadi kafir. Atau i'tiqad bahawa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya untuk orang-orang Arab sahaja. Kalau dia bercakap lagu tu melawak pun jadi kafir. Ini perkataan-perkataan i'tiqad yang boleh jadi kafir. Dia kata Nabi Muhammad ni untuk orang Arab saja, bukan untuk semua. Kerana Nabi Muhammad ni orang Arab dan Nabi untuk orang Arab. Dia kata macam tu, sama ada melawak ataupun tak melawak jadi kafir. Kenapa? I'tiqad kita Nabi Muhammad ini Nabi seluruh umat manusia, termasuk jin. Nah itu. Berbeza Nabi kita ni dengan Nabi-Nabi lain. Nabi-Nabi lain mungkin Nabi-Nabi lain ada Nabi yang dihantarkan kepada kaum dia sahaja. Nah gitu. Macam Nabi-Nabi, macam Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh, Nabi Lut, kaum Nabi Lut, Nabi Syuaib, kaum Nabi Syuaib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi akhir zaman, Allah Ta'ala utuskan kepada semua umat manusia atas muka bumi ini sampai kiamat. Tiba-tiba dia kata Nabi Muhammad ni Nabi untuk orang Arab saja. Dia bercakap lagu tu, murtad. Murtad. Itu cerita dia. Baik. Atau i'tiqad bahawa hukum-hukum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah hukum lapuk yang tidak sesuai dengan keadaan zaman. Kalau dia bercakap lagu tu jatuh kafir. Dia kata undang-undang hak dibawa oleh Nabi Muhammad tu zaman bila? Sekarang ni zaman sains teknologi, zaman moden. Takkanlah kita nak pakai hak Nabi Muhammad buat turun nak dekat 1500 tahun dulu. Tu undang-undang lama. Cakap lagu tu kafir. Jadi kafir. Kalau dia tak kembali balik pada Islam, dia terputus hubungan dia dengan isteri dia. Nah itu. Kalau dia mati tak boleh tanam di perkuburan Islam. Kalau orang uruh dia cara Islam sendiri pun, dia mati dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Segala doa-doa orang berdoa pada dia tak sampai. Anak-anak ke siapa berdoa buat tahlil ke takkan sampai. Jaga. Dulu ada lah sebut undang-undang ni undang-undang lapuk. Atau i'tiqad mengingkari mana-mana rasul Tuhan yang 25 orang. Mana-mana rasul Tuhan, Nabi Syuaib ke, Nabi Harun ke, Nabi Zakaria ke, Nabi Yahya ke, Nabi Yusuf ke, dia kata nak Nabi ni Zakaria tu bukan Nabi. Tak ada pun Nabi nama Nabi Syuaib, tak ada pun Nabi nama Nuh. Contoh dia kata begitu, melawak ataupun sengaja jadi kafir. Itu. Atau i'tiqad bahawa ada lagi Nabi dan Rasul yang lain diutuskan oleh Allah membuat syariat sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin. Kita duk pegang akidah kita lepas Nabi Muhammad tak ada Nabi dah. Kerana Nabi ni penutup segala Rasul. Tiba-tiba dia bercakap ada lagi Nabi lepas Nabi Muhammad. Orang ni jadi jatuh kafir. Jatuh kafir. Ada lagi Nabi lepas Nabi Muhammad. Kadang-kadang orang dia nak tunjuk sufi dah selalunya. Tunjuk sufi, nak tunjuk wali, dia bercakap ada Nabi lepas daripada Nabi Muhammad. Kita kena peringatkan dia, hang cakap lah tu jatuh kafir. Dia kata ada aku melawak. Melawak pun kafir. Ada 2-3 benda hak tak boleh melawak. Yang pertama perkara murtad. Melawak tak melawak jadi. Yang kedua menceraikan isteri.
menceraikan isteri, dia melawak aja menceraikan isteri, jatuh talak. Yang ketiga, memerdekakan hamba. Yang ni kita tak apa faham lagi lah, sebab kita tak apa ada hamba. Dua ni tak boleh ni. Bab-bab murtad dan juga perkara isteri. Melawak tak melawak pun jatuh. Jadi, itu kena jaga. I'tiqad bahawa tidak ada dosa pahala. Tidak ada dosa pahala. Tidak ada syurga neraka. Tidak ada bangkit hidup semula sesudah mati. Tidak ada hari kiamat dan segala perkara yang berlaku padanya. Dia tak percaya berdosa pahala, orang ni jatuh kafir. Tak percaya neraka syurga, jatuh kafir. Tak percaya bangkit semula selepas daripada mati, pun jadi kafir. Dia sebut lepas pada mati, kita ni dia bangkit semula, dia tak percaya. Sama ada dia tak percaya, dia sebut ke orang, ataupun dia simpan sangat-sangat dalam mata hati dia, jatuh kafir. Itu. Tidak ada hari kiamat. Hari kiamat ni tak ada. Pun jatuh kafir kalau i'tiqad lagu tu. Dan segala perkara yang berlaku padanya. Yang Allah Ta'ala cerita tentang kiamat, benda-benda berkaitan dengan kiamat, pada mahsyar, timbangan amalan, apa dia lagi, siratal mustaqim, apa dia, kolam Nabi, kolam Kausar, semua ni dia kata saja aja cerita nak bagi sedap saja, nak bagi orang takut. Sebenarnya benda ni tak ada. Jatuh kafir orang tu, kata itu. Tak kira lah dia nama Islam ke serban ke pakai jubah ke wirid, tak kira ke. Kalau dia bercakap benda-benda begini, jatuh kafir. Kadang-kadang orang kita bercakap benda-benda pelik, kadang-kadang bercakap benda pelik yang boleh menjadi kafir ni pun orang sanjung dia, orang kata dia wali. Orang kata dia ahli tariqat. Dia kata depa tak ada ni ahli sufi. Padahal yang nama ahli sufi wali ni bercakap kalimah-kalimah kafir. Dia jadilah. Muhammad ni bukan Muhammad yang zahir, Muhammad yang batin. Muhammad yang zahir tak ada. Saja nak bercakap bunyi sedap kata dia tu pandai, padahal bodoh pun. Muhammad yang zahir tak ada, sebenarnya Muhammad yang batin. Itu. Dia nak bagi orang tak faham, dia pun tak faham. Cuma yang kita faham, cakap lagu tu murtad. Senang. Kena peringatkan dia, cakap lagu tu murtad. Jaga, elok. Banyak ni kadang-kadang orang bercakap benda-benda merewang je. Itu. Nak tunjuk kata dia ni ahli sufi. Ahli tariqat. Ahli ma'rifat. Banyak. Kadang bercakap-cakap benda tu yang jatuh kafir, orang tak sedar. Mai orang jahil-jahil sanjung dia. Sanjung dia, angkat dia, ni lah wali, ni lah gitu gini apa semua. Kena beringat. Kena jaga. Pertama jaga diri kita. Jangan bagi jatuh akidah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, iman. Jatuh duit sedar, hilang. Balik raba-raba poket di rumah tak ada, jatuh. Tahu kata hilang. Hilang iman ni tak sedar. Sedar dengan mengaji. Kalau tak mengaji, dia ingat ada iman lagi. Mati tak ada iman, kekal neraka selama-lamanya. Walaupun dia ahli ibadat, dia semayang, dia puasa, dia zakat, dia rajin buat ibadat, tapi akidah tak jaga, jatuh murtad. Itu yang jaga. Baik. I'tiqad beruh orang-orang mati berpindah-pindah daripada satu tubuh ke satu tubuh. Ini juga murtad. I'tiqad roh orang mati berpindah-pindah daripada satu tubuh ke satu tubuh yang lain. Kadang-kadang syaitan duk kacau tu. Kita bila mati, Allah sebut innal abrara lafi 'illiyin wa innal fujjara lafi sijjin. Orang-orang yang abrar, roh-roh yang baik diletak di tempat yang tinggi bersama-sama dengan roh-roh orang yang baik. Roh orang yang jahat diletak di sijjin, di bawah neraka sijjin. Dia punya pahaman roh ni lepas daripada mati dimasuk kepada roh-roh pada orang lain, masuk pada budak kecil hak baru hidup pula. Ataupun roh yang baik macam dipaham oleh setengah-setengah agama,
roh yang baik dimasukkan kepada binatang-binatang yang baik macam ikan. Roh yang jahat dimasukkan kepada binatang-binatang jahat macam ular, rimau, itu singa. Itu. Jadi di atas dunia ni kita kena buat baik. Kalau buat baik, nanti roh kita akan dimasukkan kepada benda-benda yang baik, binatang-binatang yang baik. Roh yang jahat dimasukkan kepada binatang-binatang yang jahat. Jadi roh ni tak habis, dia akan bersambung, terpulanglah kepada kita lah ni macam mana. Kalau ni kita buat baik, insya-Allah roh kita akan dibawa masuk pada tempat yang baik. Contoh dia kata begitu. Yang tu kata begitu murtad. Kalau tak kata pun pahaman begitu jatuh murtad. Ingat? Itu. Pahaman kita, i'tiqad kita putus. Roh selepas daripada mati kalau baik bersama-sama dengan roh yang baik di Aliyin. Jahat bersama dengan roh orang jahat di Sijin. Akhirat esok bila ditiupkan sakakala yang kedua, roh akan bertemu balik dengan jasad, hidup balik. Hidup itu untuk apa? Untuk dibicarakan apa yang dia buat di dunia. Kalau banyak berat belah kebaikan, dibawa masuk syurga. Berat kejahatan, tak dapat keampunan, tak dapat syafaat, masuk neraka. Itu cerita dia. Jangan duk pi faham pula. Roh lepas pada mati pi masuk kepada makhluk-makhluk yang lain. Roh yang baik dimasuk pada makhluk yang baik. Roh yang jahat dimasuk pada makhluk yang jahat. Itu tak betul. Kalau ada pahaman orang bawa lagu tu, itulah dinamakan ajaran sesat. Ajaran sesat. Ingat, kalau ada orang Islam duk bercakap lagu tu, sama ada melawak ataupun sengaja, jatuh kafir. Jatuh kafir. Kalau dia mati, segala amal ibadat dia terbatal. Itu. Baik. I'tiqad agama kafir lebih baik daripada agama Islam pun jadi kafir juga. Kita orang Islam kena percaya dalam mata hati kita, agama yang terbaik ialah agama Islam. Tak ada agama yang terbaik lebih daripada Islam. Tiba-tiba dia orang Islam, dia rasa Kristian baik pada Islam, dia rasa Buddha lebih baik daripada Islam. Orang ni jatuh kafir. Faham? Kita wajib berpegang dalam mata hati kita agama Islam yang terbaik. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Banyaklah lala ni. Hak orang panggil puak-puak liberal lah ni. Ni puak-puak liberal banyak. Dan depa ni pula ngaji pandai-pandai sekolah. Dapat A banyak lah ni duk kerja A. Dapat beasiswa belajar luar negara. Bila belajar luar negara di sana banyak yang tak berpegang pada agama. Bebas, hidup bebas. Jadi berpahaman semua agama tu sama menuju ke syurga. Ada cakap lagu tu. Yang ni kafir. Itu. Akhirnya dia bawa kepada pahaman-pahaman orang Islam tapi nampak berat cenderung kepada Kristian, cenderung kepada Buddha. Kita boleh berbaik-baik dengan semua orang, tak ada masalah. Tapi kalau kita sampai menggadaikan agama Islam dalam hal-hal, dia kata dalam hal-hal yang tertentu agama Buddha lebih baik daripada Islam. Contohnya, dalam bab ni Kristian lebih baik daripada Islam. Dalam bab ni Hindu lebih baik daripada Islam. Kalau orang Islam kata begitu, jatuh kafir. Jatuh kafir. Murtad. Dia kena kembali balik pada Islam dengan mengucap. Jangan cakap lagu tu. Kita dengar bila orang cakap lagu tu berisyarat, ni dia bercakap benda murtad ni. Dia kata tadilah, akidah tak mengaji tara mana. Ngaji sekolah biasa ni pandai. Dapat beasiswa, masuk universiti, mengambil universiti luar negara. Berkawan pula dengan orang seluruh dunia. Akhirnya terpengaruh. Balik ke sini, kalau hak perempuan pakai tudung, pakai baju kurung. Tudung dengan baju kurung tu takut apa? Takut mak ayah marah. Tapi dalam hati dah tak ada agama dah. Ataupun dalam hati semua agama tu sama. Tu yang timbul golongan macam G apa? G25, G apa semua ni. Golongan cerdik pandai.
Pencing-pencing, tak ada kerja nak buat apa, buat NGO. Buat NGO, panggil ahli-ahli cerdik pandai depa berkumpul satu tempat, buat pejabat apa semua, depa bincang sama depa. Kadang-kadang bincang hal-hal akidah sekali. Ada rasa macam tak adil, dia kata Islam tu tak adil. Dia fikir dengan kepala dia macam murtad lah. Murtad ni naklah diberi kebebasan. Siapa nak murtad, murtad lah. Siapa nak kembali lah. Itu hak individu. Nah gitu. Ni timbul pahaman macam-macam pula lah ni semua. Nak tukar jantina, tukarlah. Itu hak individu, kena bagi hak. Islam kata haram, dia kata halal. Kenapa? Atas nama orang panggil hak asasi. Nah itu cerita dia. Jadi bila Tok Guru sebut, Tok Guru terang benda-benda begini tak boleh, ada pun lawan balik. Lawan balik dengan forum-forum depa, dengan cerdik pandai depa, dengan risalah depa apa semua. Dan kalau dia tengok ruang undang-undang boleh tuntut di mahkamah, sampai di peringkat dia lawan di mahkamah. Kenapa? Depa ni orang cerdik, belajar undang-undang dan sebagainya, jadi lawyer dan sebagainya. Ini hari ni dah berlaku. Ini panggil golongan liberal yang sedang berlaku. Tak sama saja. Akhirnya bebas. Kita di Malaysia ni tak ada lagi. Dalam satu rumah berbeza-beza agama. Ada kemungkinan ada, tapi tak berani berjelas nyata lagi. Setengah-setengah tempat macam di Indonesia, di merata tempat dah ada dah. Kenapa? Agama ni bebas nak pilih siapa? Mak Islam, ayah Kristian, anak Buddha, ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang tak ada anutan agama, ikut, boleh duduk satu bumbung, bebas. Yang ni lah puak-puak liberal duk perjuangkan ni. Puak-puak liberal duk perjuangkan ni. Semayang tak boleh pukul kalau tak mau semayang. Bila ayah pukul, anak semayang, disaman di mahkamah. Saman di mahkamah. Itu cerita dia. Anak ni pula apa yang dia nak buat, dia boleh buat. Ayah tak boleh kata apa. Sehingga anak sanggup saman ayah di mahkamah. Inilah kalau benda ni tak dibendung, tak diberi pendidikan agama dalam bab akidah yang betul, kita bimbang satu hari benda ni akan berkembang. Dah ada dah lah ni benda ni. Itu cerita dia. Baik. Perasaan ragu-ragu terhadap mana-mana satu dari perkara-perkara tersebut di atas. Ragu-ragu pun tak boleh. Dia percaya lepas pada mati, roh kita ni akan diletak bersama orang baik kalau roh baik, akan diletak bersama dengan orang jahat kalau roh jahat. Dia percaya yang tu. Lepas mati, roh ni ditemukan balik dengan jasad, dihidup balik dan dibicara. Tapi dia ragu-ragu, ada sikit percayaan dia kepada pahaman-pahaman tadi. Pahaman mana? Bila mati, roh dimasukkan kepada makhluk yang lain. Kalau roh baik, masuk makhluk yang baik. Jadi hidup pula, jadi ikan, jadi burung terbang di udara. Ni sebenarnya daripada roh-roh orang yang baik. Dia percaya sikit yang tu, percaya sikit yang tu pun dia percaya, yang ni pun rasa macam betul juga, pun jadi murtad, ragu-ragu. Macam kiamat, dia percaya dunia ni kiamat, tapi ada sikit lah kok percaya sikit. Apa dia kata dunia ni tak kiamat. Ini kena berjaga betul-betul lah. Tu hidup minta Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkanlah aku dengan iman, matikanlah aku dengan iman. Kenapa? Banyak benda-benda yang perkara-perkara yang boleh menjatuhkan iman, yang boleh menjadi murtad. Kena jaga betul ya ni. Baik. Bahagian yang kedua, tadi percayalah mata hati. Bahagian pertama tadi, sengat je lah mata, siapa pun tak tahu. Dia saja percaya macam tu. Macam pasal roh tadi, ragu-ragu terhadap hukum Nabi Muhammad ni, panggil Nabi untuk orang Arab saja, bukan dia sengatlah mata hati dia. Jadi dia sudah murtad. Dia dengan Allah Ta'ala, Allah Maha mengetahui. Baik. Bahagian kedua, perkataan. Bahagian kedua, tadi dia kata dengan mata hati, yang ni perkataan yang boleh jadi murtad.
iaitu tiap-tiap perkataan yang mencaci, menghina, merendah-rendah, mengejek-ngejek dan mempermain-mainkan nama Allah, sifat-sifatnya, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, ayat-ayatnya, hukum-hukumnya, serta hukum-hukum diterangkan oleh rasul. Semua jadi murtad. Kalau mengejek-ngejekkan Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab Allah, ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, dengan mengejek-ngejek dengan perkataan dia, maka dia jatuh murtad, jatuh kafir. Itu. Dan juga perkataan yang menolak, menafi, mengingkari segala perkara yang sekata dengan alim ulama, mensabitkan atau menafikan serta diketahui oleh orang ramai perkara itu dari agama. Misalnya seperti katanya mengenai mana-mana hukum Islam. Hukum apa ini? Itu pun jadi murtad. Tetap tak boleh kita ni bergaul bebas, laki-laki perempuan haram. Hukum apa ni menyusahkan orang? Jadi murtad. Dia kata gitu. Tak boleh buat ni haram. Hukum apa ni? Itu. Hukum apa ni? Itu. Tu apa katakan? Orang lelaki dapat 2 bahagian harta pusaka, orang perempuan dapat 1 bahagian. Ni hukum apa ni? Mana ada adil? Orang tu jatuh kafir. Jatuh kafir. Dia bercakap macam tu. Hukum ini sudah lapuk. Ni undang-undang lama. Sedangkan ini undang-undang syarak, hukum syarak. Ni undang lapuk, mana boleh pakai zaman kat lah ni. Pun jatuh kafir. Nak berjaga ni semua. Zaman sekarang tak patut diharamkan riba kerana menghalangi kemajuan. Zaman sekarang ni kita tak boleh nak elak daripada riba. Pi tam-tam mana pun riba. Dan riba ni pula tak boleh tutup. Kalau tutup semua bank-bank riba, sistem-sistem riba ni apa semua, ekonomi kita merudum. Kita tak maju kalau kita tak libat dengan riba. Jatuh kafir, dia cakap macam tu. Tapi kalau dia libat diri dengan riba, tak jatuh kafir, berdosa besar. Nada. Dia beli kereta loan riba. Dia pinjam duit cara riba. Dia pergi gadai barang mah dia cara riba. Yang ni haram dan berdosa besar. Jadi kafir tak? Tak. Yang jadi kafir macam mana? Dia kata kalau riba ni tak ada, pakai tak majulah kita. Ramai orang cakap begitu no. Pakai tak maju, orang ni jadi kafir. Sebab dia bercakap gitu. Macam semayang lah, semayang tak? Dia tak semayang, tak jadi kafir. Berdosa besar. Dia tak semayang. Dia tak puasa, tak jadi kafir, berdosa besar. Tapi kalau dia kata puasa ni tak ada, jadi kafir. Semayang ni menyusahkan orang, jadi kafir. Faham tak? Beza agak dengan riba tu. Dia tahu zaman sekarang ni mana boleh nak hapuskan riba. Kalau hapuskan riba, pakai kita ni tak majulah. Aduh, orang bercakap begitu, cakap kemas. Dia rasa macam dia pandai. Tapi dia bercakap tu jadi kafir. Ada, dia bercakap tu dia kafir. Orang sembang, gang kedai kopi. Relax jatuh iman tak sedap pun. Makan kenyang je. Habis tertarik secawan. Mi goreng sepinggan. Balik tidur lena. Padahal hang kapiak dah. Mati kekal neraka dah. Amal ibadat hang tak kira dah. Pasal apa? Orang bercakap pasal riba. Setengah orang ada gitu, tak boleh ni riba. Ni riba. Apa semua. Hang ni kerja-kerja sikit-sikit riba. Zaman sekarang mana boleh? Kalau kita duk kira pasal riba, kita ni pakai tak maju, tak boleh menega. Ada cakap lagu tu. Pakai tak boleh menega apa lah ni kalau kita duk kira riba lah ni. Kita miskin lagu tu ya. Itu jatuh kafir bercakap lagu tu. Dalam zaman yang serba maju ini, kaum wanita tak perlu dibungkus-bungkus. Pun jadi kafir juga. Ada. Zaman teknologi lah ni, orang perempuan ni duk pakai tudung bungkus dengan stoking lagi lah, dengan apa petak pijak bumi. Nak maju kita ni tak boleh duk bungkus lagu tu. Oksigen tak masuk. Macam-macam lah dia cakap. Kena buka zaman moden ni. Itu jatuh kafir. Orang yang tak tutup aurat tak jadi kafir, berdosa. Orang yang mempersendakan undang-undang hukum menutup aurat itu jadi kafir. Itu kita kena faham.
Jangan duk ejek-ejek. Nah itu. Macam orang pakai niqab kan. Pakai purdah. Tak mau pakai tak apa. Dia bukannya wajib pun. Tutup aurat, buka muka. Ha itu. Lah ni pakai tutup muka belakang tau. Nak sangat. Semua laki-laki perempuan pakai tutup semua. Ha itu. Dulu ada orang ejek pakai purdah tutup tu. Lah ni semua nak pakai. Tu cerita. Takut. Baik. Kita tengok orang pakai niqab, pakai purdah tu. Tak mau pakai tak apa. Tapi jangan hina. Apa? Penampak mata saja. Macam hantu. Jangan ejek-ejek. Hukum syarak. Itu. Tu cerita dia. Walaupun sunat sekalipun, tak boleh nak ejek-ejek. Tu. Dulu ada dulu zaman dulu mufti-mufti pun orang pesenda. Dia tahu mufti-mufti ni pakai serban rapat sangat. Oksigen tak masuk dalam kepala. Sebab itulah orang panggil hukum hakan dia buat keluar tu menyusahkan orang. Nampak. Sampai serban pun dia hina dulu. Ni kena mengaji banyak. Berzina kalau suka sama suka, apalah haramnya? Berzina kalau suka sama suka dah tak haram dah. Yang haramnya kalau salah satu tak suka, tapi kalau suka sama suka dah tak haram dah. Ini pun jadi murtad cakap lagu tu. La ni tuan-tuan sekalian. Musibah yang melanda. Panggil. Timbulnya ubat perancang keluarga ni. Dulu kan orang cipta ubat merancang keluarga. Ialah dalam hukum fiqh, kalau dah tak lekat lagi apa semua, dia nak makan ubat, nak jarakkan situ, taklah sampai haram. Ada? Taklah sampai haram. Tapi kalau dah ada dalam kandungan, dia nak gugurkan, itu haram. Ada? Tak ada lagi dia nak makan, tengah ulama kata makruh. Nah itu timbulnya ubat perancang keluarga ni. Ada? Orang pakailah, banyaklah pakai. Bahkan dulu kerajaan pun galak makan ubat ni, diberi ubat merancang ni. Akhirnya ubat ni lah ni jadi bahan untuk orang berzina dengan mudah. Berzina makan ubat, berzina makan ubat, berzina makan ubat. Akhirnya hari ni perzinaan seolah-olah jadi perkara biasa. Jadi perkara biasa. Di kolej, di universiti, apa semua. Tak ada masalah. Dah tak malu dah. Dah tak malu dah apa semua. Tu yang kata Nabi, tanda-tanda kiamat orang berzina di merata-rata jalan. Lah. Pagi. Tu cerita. Dan hari ni boleh duduk di rumah. Kau tengok satu tempat Kuala Lumpur, Pulau Pinang pun ada apa semua, Langkawi pun ada. Boleh duduk satu rumah bertahun-tahun tapi tak kahwin. Duduk macam kahwin tapi tak kahwin. Duduk macam suami isteri. Bahasa cemuih duduk, si jantan pi cari perempuan lain, si perempuan pula pi cari jantan lain. Rasa cemuih apa semua sampai bertahun-tahun. Duduk bertahun-tahun, duduk macam pasangan kahwin padahal tak kahwin. Nah itu. Kalau dia buat lagu tu, dia sedar kata benda tu dosa, dia tahu kata benda tu dosa dan dia tak pernah nafikan kata benda tu dosa dan haram. Dosa besar. Tapi kalau dia menghalalkan benda tu, tak apa, kami duduk ni suka sama suka, bukan siapa paksa pun. Kami suka sama suka. Kalau suka sama suka tak apa. Jadi murtad. Tu cerita dia. Minum arak kalau dengan tujuan hendak menyihatkan badan untuk beribadah, apa salahnya? Itu contoh katam-katam boleh jadi murtad. Kita minum arak ni untuk menyihatkan badan, apa masalahnya? Panggil. Kita minum tu saja. Minum nak bagi sihat badan, nak kuat kerja. Bila kita kuat kerja, badan kita pun sihat apa semua. Jadi minum arak dengan niat untuk menyihatkan badan. Lepas tu tak ada salah apa. Maka yang tu pun boleh jadi murtad, jadi kafir kalau cakap lagi tu. Berjudi kalau masing-masing sudah rela menerima untung ruginya, apa salahnya? Kita main judi tapi sama-sama setuju. Yang untung setuju, yang rugi pun setuju, sama-sama setuju. Jadi kalau sama setuju, apa masalahnya main judi? Maka itu pula boleh jatuh murtad juga.
kalau cakap lagu tu. Kalau hendak sangat menurut hukum-hukum Islam sampai kiamat, kita tak maju. Itu kita ni mustika hadis. Keluar tahun lama dah, tahun 80-an baru keluar mustika hadis ni. Itu masa mustika hadis ni dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri. Itu yang dia tulis ni, perkataan-perkataan boleh jadi murtad ni, tuan-tuan sekalian, yang dibercakap oleh pemimpin-pemimpin tahun 80-an 90-an dulu. Ada dia tulis ni, kalau perhati tengok, ditulis pula kitab mustika hadis dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri. Itu yang tanda tangan surat, yang tanda bagi kata prakata dalam mustika hadis ni pula orang panggil menteri, Perdana Menteri, apa dia tu sini, menteri-menteri semua. Dia tak sedar, dia tak sedar kalimah-kalimah dia tulis dalam ni orang panggil kalimah disebut oleh pembesar-pembesar dulu. Kalau kita nak haramkan riba, mana boleh kita maju. Itu cerita. Arak ni kalau nak siap badan, apa salahnya? Ni perkataan-perkataan dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin. Ni ada pemimpin, tuan-tuan tahulah apa dia, kalau orang lama tu tak suka sebut orang pergi perkataan keluar boleh jadi murtad tu. Dalam celah-celah tu ada orang yang berani tulis keluarkan. Dia tak sedar, dia pun tahu sains je. Dia pun tahu sains saja, dia tak baca habis. Padahal dalam kitab dia sains tu entam dia balik kalimah dia kata. Tu cerita dia. Baik. Dia kata kalau nak menurut hukum-hukum Islam sampai kiamat kita tak maju. Ada orang kata begini, sampai kiamat kita tak maju nak turut hukum Islam. Itu berkata perbuatan demikian tidak beradab. Perbuatan demikian tidak beradab apabila diceritakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas makan menjilat sisa makanan di jarinya. Dia tak jilat jari ni tak ada adab. Buluk semua. Kita ni bila makan tak boleh duk jilat jari kerana tak ada adab. Sedangkan jilat jari itu sunnah. Tak mau jilat tak apa. Itu. Dulu dia hina janggut. Ingat janggut? Janggut ni bukan sunnah. Zaman Nabi dulu nak cukur janggut tak ada jilat. Tak ada jilat. Itu cerita dia. Kalau ada jilat, Nabi pun cukur janggut. Zaman dulu mana ada. Ni orang dia ada sebut perkelar ada ikut berasa nak kata. Ini kalimah ni saling balik kalimah dia kata buh dalam kitab. Bagi orang ingat balik. Tu cerita dia. Sebab tu kitab mustika hadis dibaca. Antara kitab yang dibaca biasanya tuan-tuan, kitab yang dikeluarkan oleh kerajaan, disokong pula oleh menteri, Perdana Menteri pun semua. Kitab ni tak dibaca oleh pembangkang ni, tak baca, Tok Guru pun tak baca. Tapi satu-satunya kitab dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri yang baca tak berhenti, kitab mustika hadis ni. Ada perkelar dah baca pada dulu dah baca. Itu isi kandungan dia telus. Tu cerita dia, isi kandungan. Padahal kitab dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri ni beratus macam-macam kitab, macam-macam kitab. Tapi mustika hadis ni pada dulu sampai kelar orang baca. Ini kenapa? Disebut dengan jelas. Kalau orang nak marah tak boleh. Mustika hadis pun ada sebut yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri. Sengat tak kata apa. Mustika hadis pun ada sebut ini dikeluarkan oleh Jabatan. Itu hujah dia. Ni kita. Tapi kita tengok, jumpa. Kalau dulu tuan-tuan ambil teringat, hari ni jumpa. Tu hujung dalam mustika hadis dalam bab murtad. Hak orang duk bercakap. Kadang yang bercakap ni pemimpin bercakap. Perkataan-perkataan boleh menjadi kafir. Itu tadi. Baik. Berkata aku tak mau memotong kuku sekalipun sunat apabila diberitahu bahawa memotong kuku adalah sunat. Kerat kita orang habang dia kuku yang panjang tu kerat lah. Sunat kita kerat kuku ni. Tak kelapak aku sunat pi. Kafir tak gitu. Dia jatuh kafir. Dia simpan kuku panjang tak jadi kafir. Tapi dia mempersendakan hukum sunat tu jadi kafir. Faham? Hukum sunat tu kafir. Macamlah jangan buat tu makruh. Makruh kita jangan duk makan benda busuk-busuk ni joring kenuak makruh. Mana makruh. Itu. Kadang setengah-setengah orang tua-tua lu kan.
Kenuk kinera ni ada buah jering, buah genuak, buah apa semua. Kenuak jering ni aku tak makan, makruh. Satgi dia ambil makan ngak-ngak, lepas tu pakai gelak aku pergi. Jadi kapiak tu. Han nak makan tapi han mempersendakan hukum makruh tu. Ada? Tadi han kata makruh tu, han makan pula gelak kah. Silat-silat jadi kafir satu talam tu. Han makan satu talam tu kafir semua. Kenapa? Han makan, han persendakan hukum Allah Taala. Ada? Kadang kuno di kampung dulu dia kerak-kerak buah jering cambah tu, dia ubur cicah dengan apa dia? Sambal. Makanlah, tak apa, kita pun makan. Petai kan makanlah. Buah genuak kan, buah apa semua tu. Sengah tu, ni petai-petai ni kalau makan ni makruh. Jering kalau makan makruh. Satgi dia pak makan. Tadi hang kata makruh tadi. Makruh je. Lepas tu pun gelak. Hak kata macam tu pun boleh jadi murtad, hak tukang gelak boleh jadi murtad. Kenapa? Hukum wajib ke, sunat ke, harus ke, makruh ke, hukum Allah Ta'ala, jangan duk ejek-ejek. Tu cerita dia. Macam tadi kerak kuku. Terkerak lah kuku sunat. Tak kelapak aku, sunat pi, lantak pi. Tak boleh. Kalau hang cakap lagi tu hang jadi kapiak. Tu cerita dia. Faham? Macam kata tadilah, jilat jari pun macam orang buluk. Itu. Kita tak boleh lepas makan sunat jilat jari. Lepas makan sunat jilat jari. Banyak kita tak jilat pun tak apa. Ada? Kebanyakan makan tak ada duk jilat-jilat, tak ada. Tapi kalau ada orang jilat jari, orang katalah lepas kita makan ni sunat jilat jari. Aku nampak macam buluk tu. Jilat-jilat jari ni, jadi kapiak. Faham? Batu mulut jaga sama. Batu sahabat sebut, ya Rasulullah, saya boleh masuk syurga tak? Macam mana saya nak masuk syurga? Rasulullah jelai lidah dia, nak masuk syurga, han jaga benda ni. Jaga lidah. Han pandai jaga lidah, boleh masuk syurga. Han tak pandai jaga lidah, han tak boleh masuk syurga. Main lepas je nak bercakap. Bukan cakap berdosa je, hak keluar daripada mulut tu jadi kapiak dandan. Tu yang kata tu, dalam senyum boleh jadi kapiak. Dalam gelak boleh jadi kapiak. Dalam melawak boleh jadi kapiak. Tu cerita. Nak jadi kapiak ni cukup mudah. Akibat dia samalah dengan kafir-kafir yang ada. Tengok orang Kristian, tengok orang Buddha, tengok orang Hindu, dia pun sama. Cuma nama dia Islam, pakaian Islam, pergi masjid pergi semua, tapi dah murtad dah. Jangan main-main. Dia kata dah saya melawak je. Melawak pemurtad, tak melawak pemurtad. Ni benda bukan boleh melawak. Tu cerita dia. Sebab tu kadang-kadang kita tengok tu guru dia marah tu. Satu tempat dia marah benda apa semua. Sebab benda tu benda bukan boleh melawak. Siapa nak melawak, siapa tak ikut sempadan boleh jadi kafir pun dia tibai Melaka. Pakai main tibai aja. Jangan. Ada hak-hak dia. Itu. Baik. Berkata si Anu dah mulai menyalak semasa ia mendengar azan. Macam azan. Ada. Si Anu tengok bunyi menyalak bunyi dah. Sedangkan kalimah tu kalimah azan. Ada. Azan tu dia panggil menyalak. Itu. Maka yang tu boleh jatuh murtad. Membaca ayat-ayat suci hadis-hadis Nabi dan nama-nama Tuhan dengan cara mempersenda dan mempermain-mainkannya. Baca hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran dengan mempersendakan dan mempermainkan. Ejek ayat-ayat Al-Quranul Karim. Macam dulu lah. Kadang betul-betul orang dulu pun kadang-kadang tu benda tu macam mengejek-ngejek. Dia nak tangkap apa? Nak ambil madu lebah. Ada. Dia kita doa dia bagi alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Alam tara kaifa fa'ala rabb. Tutup mulut jangan buka dia kata. Rabb. Gitu. Jadi lebah tak gigit, tebuan tak gigit sebab rabb, tapi rabbuka disebut buka, maka pada ketika itu ada gigit. Cakap rabb saja, jangan buka. Je. Rabb buka tu makna Tuhan kau, tapi buka tu dia terjemah mana dia. Ini pun termasuk pemsenda-senda. Ni petua orang tua dulu ni. Tua kan tak tua kan mengarut tak boleh pakai. Alam tara kaifa fa'ala rabb. Tutup mulut dia tu. Rabb. Itu.
Barulah dia kata tebuan tak gigit, apa tak gigit semua. Jangan tebuk buka. Bila buka dia buka, dia gigit. Faham? Ini pun masuk persenda-senda. Padahal Rabbuka tak ada kena mengena dengan buka pun. Buka bahasa Melayu. Rabbuka Tuhan engkau. Dia ambil buka. Itu cerita dia. Ini pun termasuk daripada perkataan-perkataan yang mempersenda-sendakan ayat Al-Quranul Karim. Kadang-kadang macam perubatan, tapi benda tu mengejek-ejekkan ayat Al-Quranul Karim. Jangan. Baik. Banyaklah sini. Kita kata-kata mengkafirkan orang Islam pada orang Islam tidak diyakini ada padanya sesuatu menjadi kafir, sebagaimana diterangkan oleh hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Muslim. Itu dia pergi kata kapiak kat orang, hang ni kapiak, padahal dia tak buat apa benda kapiak. Hang kapiak, dia tak buat apa benda kapiak. Maka pada ketika itu orang yang kata tu jatuh kafir. Hang kafir dia, ataupun kata hang Kristian ni, hang Buddha, hang Hindu. Kadang kata kat orang tu hang Hindu. Kalau kita kata hang India lain, sebab India tu bangsa. Faham tak? Kalau kita kata hang Hindu, Hindu tu agama. Dulu sebut anak Hindu. Kalau kita tengok dia hitam tu panggil anak Hindu. Anak Hindu. Itu. Hang Hindu. Itu cerita dia. Hindu tu agama. Tak boleh? Faham? Bahkan kalau orang pergi kata pula, kata kat dia, hang Hindu ke? Ya. Orang yang kata ya pun kafir. Sebab dia boleh mengiyakan orang panggil. Kata hei kafir. Dia panggil hei kafir. Kalau orang panggil kita hei kafir, kita tak boleh menyaut. Faham tak? Jangan nyaut. Kalau dia panggil kita hei kafir, ya awak makna kita reda dia panggil kita kafir, jatuh kafir. Orang menyaut tu jatuh kafir. Faham? Kalau dia panggil hei kafir, jangan jawab. Jangan jawab. Kalau kita jawab, makna kita reda orang panggil dengan kafir tu. Itu tak boleh. Baik. Kata-kata mengkafirkan seorang Islam padahal orang itu tidak diyakini pada suatu sebab yang menjadi kafir, sebagaimana diterangkan oleh hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Muslim. Kata-kata menggantungkan kafir dengan sesuatu keadaan. Misalnya, panjang lagi itu yang ke-14 tu, kata-kata menggantungkan jadi kafir dengan suatu keadaan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'ah wa arzaqan wasi'ah, amalan salihah, sa'adatan daran, husnul khawatim, anta khair rizqin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa shana bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.